فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri.
Muhammad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak kebaikannya kita mulakan sesi majlis ilmu pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya kasihi, yang saya hormati barisan pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji, barisan pengarah-pengarah wilayah, barisan pengarah-pengarah negeri, pengurus-pengurus cawangan, barisan pengurusan Jabatan Modal Insan, keluarga besar Lembaga Tabung Haji dan juga kekitangan anak syarikat Lembaga Tabung Haji. Selamat datang kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah dalam program pada hari ini sempena dengan sambutan bulan Semarak Cinta Rasul dan kaunseling tabung haji, yang mana insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan sesi siri Apa Kata Pakar Psikologi yang bertajuk Terapi Burnout Melalui Kaedah Islami. Mungkin tuan-tuan, puan-puan haji, tuan-tuan hajah yang telah mengikuti program sebelum ini, kita telah membicarakan berkaitan dengan burnout, ganggu kesejahteraan yang telah disampaikan oleh yang berusaha Dr. Hajah Nur Azura daripada Jabatan Perkhidmatan Awam sebelum ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan siri Apa Kata Pakar Psikologi. InsyaAllah kita akan perkenalkan penceramah kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, kami di unit kaunseling Cawangan Pembangunan Asasiah mewakili Jabatan Modal Insan merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah atas kesudian yang diberikan dalam menyertai program pada hari ini. Alhamdulillah,
Saya lihat di skrin sana dah ada 58 orang. Alhamdulillah, moga tuan-tuan boleh lagi sampaikan pada rakan-rakan yang berkesempatan untuk mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga ia memberi manfaat yang banyak kepada kita semua. Seterusnya, mungkin boleh sapa rakan-rakan yang berada di seluruh tanah air, yang berada di Johor, Sabah, Sarawak, di pantai timur. Macam mana keadaan di sana? Semalam saya berkesempatan ke utara. Alhamdulillah cuaca amat baik. Namun begitu, mungkin maklumat yang disampaikan ada yang di Langkawi dah ada yang banjir dan sebagainya. So mungkin boleh bagi komen di ruangan chat apa khabar semua, sihat ke, macam mana, daripada mana, kan? Mungkin boleh kita meriahkan di ruangan chat. Saya lihat di sini ada daripada Putrajaya ada, daripada Ibu Pejabat ada, daripada Utara ada. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, seperti yang kita maklumkan sebelum ini juga, agenda kita dalam memberi kesedaran kesihatan mental dan inisiatif kita yang sentiasa kita lakukan kepada anggota lembaga tabung haji, menunjukkan elemen yang ini, elemen kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental ini sangat-sangat penting untuk kita cakna, dan perlu kita berikan penekanan yang lebih kerana biasa guru saya ada menyebut kita ni manusia, jadi kita perlu kepada kesejahteraan psikologi dan juga kesihatan mental yang baik untuk kita memberi fungsi yang sepatutnya kepada medan yang kita perlu beri. Sebagai contoh, kita berada di rumah, kita sebagai ibu ataupun bapa, kita perlu berfungsi kepada anak-anak dan keluarga. Malah kita apabila kita berada di pejabat, kita juga perlu memberi fungsi yang baik kepada pejabat. Jadi elemen kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental sangat-sangat penting untuk memastikan fungsi yang telah diamanahkan kepada kita tadi mampu untuk kita natijahkan kepada perkara yang lebih baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah program yang kita dah laksanakan saban kali kita laksanakan adalah menyokong kepada prinsip maqasid syariah di dalam rangka kerja penguasaan tabung haji yang juga bertujuan untuk memberi perlindungan akal, hifzul akal, dan juga perlindungan nyawa, hifzul nafs. Di samping itu juga ia menyokong kepada Hijrah 24, iaitu inisiatif yang ke-16 dalam perkara budaya Al-Falah, iaitu menekankan berkaitan dengan kesejahteraan mental dan pemerkasaan kesejahteraan psikologi. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pada 2 minggu yang lepas kita membicarakan berkaitan dengan burnout dan ganggu kesejahteraan. Banyak speaker kita menyatakan berkaitan dengan burnout. InsyaAllah pada hari ini kita bawakan pakar psikologi yang juga tidak asing bagi student-student, pelajar-pelajar sarjana muda kaunseling, sarjana kaunseling dan juga Dr. Falsafah Kaunseling, yang kita bawakan speakernya daripada Universiti Malaya, insya-Allah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, insya-Allah sebelum saya menyerahkan sesi pada pagi ini kepada tuan-tuan, puan-puan, suka untuk saya bacakan di chat, ruangan chat Ustaz Syahrul sendiri, Ustaz Syahrul sendiri, Sobahal Full Sobahan. Okey Ustaz, dan juga daripada Hajah Aziawati Jaafar daripada Tanjung Malim. Assalamualaikum dan selamat pagi dari Aziawati, Tabung Haji Tanjung Malim, Perak. Okey, moga-moga didoakan pada rakan-rakan yang berada di seluruh Malaysia dan juga tak dilupakan mungkin ada rakan-rakan daripada Jeddah turut bersama pada pagi ini. Moga-moga didoakan semua dalam keadaan yang baik dan jika ada kesulitan moga Allah permudahkan, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada hari ini siri Apa Kata Pakar Psikologi akan kita bawakan kaunselor berdaftar dan juga pendidik yang banyak melahirkan kaunselor-kaunselor di tanah air, termasuklah saya yang juga merupakan anak didik kepada penceramah kita pada pagi ini.
Beliau juga banyak menulis berkaitan artikel-artikel dan kajian-kajian berkaitan dengan guru pendidikan Islam dan sebagai kaunselor dinamik. Dan saya kira bila saya tengok kepada CV yang berada di UM Expert tu sendiri, subhanallah, penceramah kita ni sangat-sangat banyak memberi sumbangan kepada agenda pembangunan modal insan di Malaysia dan juga di antarabangsa juga. Saya melihat di sini research project doktor ada terlibat dengan University of California pada tahun lepas dan tahun ini berkaitan dengan World Disgust Study dan merupakan co-researcher dan juga terlibat dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Subhanallah, itulah apabila bergelar sebagai pendidik, dia tidak terhad kepada dalam lingkungan universiti saja, tapi telah memberi sumbangan yang lebih kepada dunia sebenarnya. Dan juga doktor penceramah kita juga terlibat dengan Western Michigan University. Ada nampak di belakang doktor tu, ada blur sikit dah. Okay. So doktor pun banyak memberi sumbangan-sumbangan kepada dunia antarabangsa dan sebagainya. InsyaAllah saya kira kita boleh mengenali lagi penceramah kita pada pagi selepas ini, insyaAllah. Beliau adalah yang berusaha Prof. Madya Dr. Melati Sumari, merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Yang bagi doktor boleh cuba mic, doktor? On-cam mic. Okey, boleh dengar? Boleh dengar, doktor. Alhamdulillah. Okey, apa khabar, doktor? Alhamdulillah baik. Kalut sikit kan, baru mula semester kan. Alhamdulillah. So student dah mula lapor diri ya, doktor? Ya, dah mula kelas, bukan mula lapor diri dah. Lapor diri tu dah berlalu minggu lepas. Subhanallah. So semalam hari first day lah mereka masuk ke kelas ya? Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey doktor, insyaAllah kita boleh mulakan doktor ya? Okey, boleh. InsyaAllah. So rakan-rakan semua pendengar dan juga penonton program pada pagi ini, saya suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, untuk kita sama-sama meriahkan di ruangan chat tu perkara-perkara yang tuan-tuan, puan-puan belajar daripada doktor, penyampaian doktor nanti insya-Allah. Dan juga sekiranya tuan-tuan, puan-puan mempunyai persoalan, boleh tuan-tuan ajukan terlebih dahulu di ruangan chat, dan insya-Allah di slot akhir nanti kita akan sama-sama raikan persoalan-persoalan daripada tuan-puan. Sekiranya tuan-tuan ingin terus bercakap dengan penceramah kita, tuan-tuan boleh raise hand dan insya-Allah kita akan allowkan mikrofon untuk terus bercakap dengan penceramah kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Yang Besar Prof. Madya Dr. Melati Sumari untuk menyampaikan tajuk berkaitan dengan terapi burnout melalui kaedah Islami. Falyatafaddal mashkura. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tabung haji dan juga staffnya Hanif lah bekas pelajar saya, panggil Hanif je. And then kepada Tuan Haji, Puan Hajah, semua staf tabung haji, saya sebenarnya rasa sangat bahagia dipanggil ni bukan sebab apa sebab pertamanya saya sukalah bila lihat bekas pelajar ni ada memainkan peranan dekat satu agensi yang sangat penting lah, the only agensi lah yang menguruskan haji dekat Malaysia ni. Saya rasa sangat bangga untuk pengetahuan hadirin semua. Saya ni Hanif kontak saya hari Sabtu malam ke macam tu lah lebih kurang saya kira saya kira kalau dia bukan student saya tolak kot bukan sebab apa, sebab sangat pendek masa dia dan Universiti Malaya baru saja memulakan semester semalam. Jadi agak kelang kabut sedikit, bukan sebab apa, biasalah kan bila minggu pertama tu kan dengan jadual dia apa semua ada pelajar baru lah, bila kita mengajar pelajar baru first year tu dia agak kelang kabut
Tak apa. Okey. Saya untuk pengetahuan semua lah seperti Hanif maklumkan tadi, saya adalah pengajar kaunselor dan tajuk yang diberikan tu burnout saya ada slide lah, kejap lagi saya tayangkan sesi kita ni akan santai saja saya akan berkongsi apa yang saya tahu dan tadi Hanif ada sebut tentang Puan Azura kan. Azura tu adalah pelajar saya juga tu baru jumpa dia hari tu dekat JPA. Jadi burnout ni adalah stres yang burn terbakar kan. Kalau kita lihat, kalau kita bakar roti kat dalam toaster kan, kalau kita bakar roti kat dalam toaster tu, kita buat maksimum, kita biarkan lama-lama dia akan jadi hitam. So kalau diri kita burnout ni dia berefer kepada emosi Jadi saya buka lah slide saya. Sekejap saya cari dia punya ni. Screen share. Saya tak sempat nak buat slide lawa-lawa ni sebab saya pun weekend tak ada di KL Saya ada wedding dekat Johor jadi saya tak begitu kesempatan Okey, jadi burnout ni adalah throughout my career sebagai counselor educator, selalu orang sebut kalau you berpegang teguh kepada agama, you tak akan burnout. Betul, sangat betul. Sangat betul. Tetapi hakikatnya dekat luar sana, kita semua ni, kita adalah manusia biasa. Kita akan melalui up and down. Kita ni bukannya manusia yang kuat sentiasa. Jadi kita ni tak boleh nak judge iman orang. Kita tak boleh, kita tak tahu orang macam mana kan. Sebab itulah jangan terkejut throughout my career as a counsellor tu saya jumpa mereka yang bersekolah agama pun dia depress sehingga mencederakan diri contohnya. Saya macam tu sekali So macam mana orang boleh jadi terbakar ni dia bermula dengan stres Kalau kita lihat, kita sebenarnya tak boleh lari pada stres tak boleh lari. Stres yang pertama bagi mereka duduk dekat Kuala Lumpur lah ataupun dekat bandar besar adalah traffic jam. Traffic jam. Jadi itu stres yang pertama. Jadi stres tu boleh buat orang marah, boleh buat orang bunuh orang lain Kalau kita pernah dengar, saya pernah baca kat akhbar. Contoh di Bangkok ada orang yang sampai dia marah sangat kerana jam tak bergerak, dia keluar dia bunuh orang. Maknanya dia dah tak boleh nak mengawal. Dia punya tindakan tu dia dah di bawah kawalan dia Jadi stres ni benda dalam diri kita. Stres ialah kita punya physical reaction terhadap sesuatu perkara. Kita nak stres ke kita tak nak stres? Antara dua tu. So katalah anda semua sebagai pekerja kan. Sebagai pekerja. Saya tanya jujur jawab tapi tak payah sebut. Cak dah mati je Biasanya yang menyebabkan the punca of stress ni atau dipanggil source of stress ni manusia ke diri sendiri ke? Kita semua ada jawapan kan? Saya biasa jumpa orang kata saya boleh nak jaga 20 ekor kucing tapi saya tak boleh nak jaga manusia. Ataupun seorang ibu kata jaga anak-anak bukannya mudah. Betul, sangat betul. Sebab maknanya selagi kita berinteraksi dengan yang namanya manusia, kita tak boleh elaklah stres tu. Tapi adakah orang yang tidak berinteraksi dengan manusia ni dia tak stres, dia tak burn out? Stres ni dia okey lagi tau. Kalau burn out ni dia dah pergi yang maksimal. Nanti saya tunjuk dia punya diagram. Adakah orang yang tak berinteraksi dengan manusia ni dia punya kemungkinan untuk burn out tu tipis? Tidak juga sebab manusia ni dia dekat kontinum satu garisan di mana manusia ni dia dia panggil katalah garisan tu ada kiri satu line yang panjang ataupun bayangkan satu pembaris 12 inci di kiri tu dia nakkan togetherness nak kebersamaan, di kanan tu dia nakkan bersendiri jadi kat tengah-tengah. Kalau kita berada kat tengah-tengah, kita boleh imbangkanlah antara dua tu kan. Manusia dia tak boleh nak hidup sendiri. Dia kalau dia hidup sendiri, dia pun akan stres, burn out juga dan lama-lama dia boleh bunuh diri. Boleh juga. Bila dia berurusan dengan terlalu ramai orang dengan perangai macam-macam, dia akan stres juga. Lama-lama dia jadi burn out pun dia boleh bunuh diri. So yang sehatnya dari sudut psikologi tu duduk kat tengah-tengah.
Tapi nak balance antara tengah tu adalah satu perjuangan. Satu perjuangan sebab dia adalah berkaitan dengan diri sebenarnya. Berkaitan dengan diri. So kalau kita combinekan ilmu psikologi daripada barat ke, saya tak kata daripada barat, pada saya macam ni, ilmu yang baik tu semuanya Islam terima kan, ilmu yang baik. Ilmu yang ada ke ilmu yang tak baik, kalau tak baik tu bukan ilmu lah kan. So maknanya perkara yang baik yang kita boleh adaptasikan sebagai seorang Muslim tu itu adalah ilmu Allah semuanya kan. Cuma siapa yang mengeluarkan, yang maksudnya yang mengetengahkan pengetahuan tersebut. So jadi macam contoh kan pelajar sekolah. Mereka belajar tak faham, lama-lama burn out lah, tak payahlah belajar. Tu contoh burn out ialah bila kita dah tak peduli dah. Tak, dia berpanjangan Tapi kena ingat, kita ni kalau tak ada stres langsung nak buat kerja tak? Contoh KPI, anda semua pekerja kan? Apa KPI sebagai pekerja? Tengok KPI pengsan terus kan. Tengok KPI stres. Kan, stres apa dipanggil key performance indicator kan. Nanti bila time nak kena nilai kita pun dah suspend, boleh tak dapat macam ni, boleh tak dapat macam ni kan. Itu baru manusia bagi KPI, baru a group of people, management bagi KPI. Macam sekarang ni dah bulan 10 kan. Kalau tanya staf akademik Universiti Melayan ni semua dah suspend dah sebab takut dengan KPI, dengan KPI yang agak teruk jugalah tapi bagaimana kita nak jadikan dia positif? Jadi maknanya nak menangani tu, sebab kalau yang positif sebenarnya term dia tuan-tuan puan-puan, eustress kalau yang negatif tu distress. Sebab itulah kita pernah dengar perkataan distress call, maknanya kan panggilan yang panggilan emergency, distress call daripada siapa-siapa, suruh selamatkan siapa. So ingat term tu eustress dengan distress. Itu dia sebenarnya. Tapi dia tak ada dalam DBP lah. Tapi sebenarnya dia ada sebab nak kena kita kena ada juga sedikit, a little amount of source of stress untuk kita bergerak. Tapi orang yang macam contohnya, saya rasa Puan Azura tu dah cakap kot macam contohnya katalah you letakkan diri you dekat mana tu, sebenarnya itulah yang menentukan you burn out atau tidak. You letakkan diri you dekat mana. Contoh tadi saya sebut sebagai pekerja, KPI you nak dapat 100. Bila you tak dapat 100 you burn out. Orang lain dapat 90 senyum. Nampak tak, itu adalah perception. Itu adalah perception. Itu adalah perception. Nanti kita pergi lebih lanjut tentang tu. So kalau you bangun pagi keletihan, tiba-tiba you sedar anda sebenarnya belum, saya sebenarnya tak tidur lagi lah. Tu maknanya dah teruk sangat dah tu. Ada tak pernah rasa macam ni? Tanya diri sendiri, pernah tak rasa macam ni, bangun pagi tapi letih? Itu adalah tanda you burn out. Ataupun bangun pagi you rasa you out of radar, saya tak ada mood lah nak pergi kerja hari ni, boleh tak saya nak ambil MC ke apa? Itu petanda burn out. Yang stres ni mungkin you masih menyebut lagi, tapi bila you dah burn out, you akan rasa saya tak boleh buat apa-apa lah. Saya rasa saya macam tu lah jadi you dah mula, saya tak nak buat apa-apa, saya tak ada mood semuanya, saya tak boleh tengok orang. Ni maknanya petanda burn out. So nilai diri sendirilah sekarang okay. Jadi kalau kita sebagai pekerja ni, kita tengok kita punya klik ada tak dia asyik tak hadir je. Dia berhenti, mungkin tabung haji orang tak berhenti lah kan. Kalau dekat private sektor boleh nampak benda ni. Jangan kata Universiti Melayu badan berkanun, ada pensyarah berhenti, ada yang berhenti resign walaupun government service resign ada. Kemudian kita lihat orang yang burn out juga kerana dia rasa dia dah hilang minat. So pencapaian dia tak memuaskan for no reason, dia tak buat apa pun. Sebab apa? Balik kepada tadi, stres tu tidak dijadikan penggalak. Macam tadi saya sebut tadi, katalah anda sebagai pekerja, KPI tu tidak dijadikan penggalak untuk kita mencapai. Jadi dia pun tak nak buat apa-apa, dia dah burn out, so dia biarkan saja. Lepas tu katalah dia dapat KPI yang rendah, dia pun stres, dia pun burn out. Nampak tak? Semua ada kaitan dia link semua So jadi orang macam ni juga dia tak buat apa-apa rutin. So jadi kalau kita sebagai bos, kita akan pening fikir pekerja yang macam ni. Kalau kita tak jadi bos pun, kita ada rakan sekerja macam ni, kita boleh jadi pening kepala juga kan. Macam tu lah. Jadi dia, maknanya stres yang kronik itulah yang burn out tu. Stres yang sangat kronik.
Kalau stres yang biasa-biasa ni, okey lagi, you boleh makan, you boleh apa. Tapi makan pun, kalau you, apa dia panggil, binge eat, apa, you makan berlebihan tu pun stres juga, dia burn out juga Ni makan yang normal lah apa dah, sampai saya pernah jumpa seorang kawan saya yang burn out sampaikan dia jadi underweight. Dia tak makan. Saya ada seorang kawan saya tak pernah kawan saya, bukan di UM lah, tempat lain macam tu. Okey. So nilai balik you dekat mana? Kita dekat bawah sekali ke? Kita kat mana? Kita nampak moderate stress. Kita perlu ada. Kita involve dengan apa yang dibuat tapi pertama sekali dalam segi psikologi, benda yang nak kawal tu dekat minda kita sebenarnya. Dekat minda kita, bukannya dekat orang lain. Macam mana kita lihat benda tu? Kita tengok ni. Tengok ni Rajah ni kan. Macam mana kita lihat benda tu? Adakah kita lihat saya nak, contoh katalah saya keluar dari rumah, contohnya selepas maghrib. Saya expect to arrive my destination dalam masa sejam. Tiba-tiba saya keluar dari rumah tak bergerak. Kan? Tak bergerak contohnya kan. So saya pun stres. Macam stres tu saya kan yang dapat kan. Tapi kenapa ada orang tak stres? Kenapa ada orang tak stres? Macam contohnya kan, a few years back kan, a few years masa lama lah dulu kan, masa saya sendirilah, masa anak kecil-kecil kan. Jadi keluar lambat lah dari rumah, jadi jalan jam kan. Awak tahu belum puasa, boleh habis satu juzuk tu nak lepaskan jam. Saya macam tu. Kalau saya tengok jam tu saya stres, jadi saya terpaksa fikir benda lain lah kan. Benda lain kan, boleh tak bergerak tu saya boleh baca Quran. Saya macam tu sekali. Okay. Tapi kita, okay, macam ni lah orang yang stres macam ni. Buat batu kat atas tu. Buat batu kat atas. Memang dia tak tahan. Dia tak tahan. Dia nak meletup dah. Pertama sekali, kalau kita nak kita memang of course Islam ada ajar macam-macam. Pertama sekali saya akan kata kalau kita burn out, kalau kita sedar kita burn out, okey. Masalah besar bila you tak sedar you burn out. Sebab bila you sedar, kita boleh bantu orang itu, orang dia boleh bantu bergerak Jadi maknanya katalah untuk anda semua kan, kalau anda sedar aku ni dah burn out ni. Semua benda aku rasa tak ada mood ni, aku rasa lantak lah apa. You sedar tu. Kesedaran itu bagus. Sebab yang masalah bila you tak sedar. Bila you tak sedar, memang orang lain yang kena tolong. Bila kita sedar, what we can do daripada kita sendiri, yang pertama sekali, kita tengok dulu diri kita. Kita tengok diri kita. Okay. Sebab dia stres tu tak bahaya sebenarnya. Asalnya stres tu bukannya bahaya. Dia tak bahaya, dia bagus. Dia bagus. Macam contoh stres nak lulus lesen memandu. Kalau tak ada stres, yakin je bawa je lah kereta tak ada lesen ke tak? Kan? Jadi kita pun bolehlah tak dapatlah lesen ke tak? Jadi kita ada stres, kita belajar bersungguh-sungguh, praktikal, drive. So kita boleh memandu dan lulus. So stres tu bagus. Jadi yang tak bagus tu cuma stres yang tak boleh dikawal lah, yang dia akan jadi beban macam ni. Dan seperti yang saya sebut tadi, kalau kita sedar, tak apa. Dia masalahnya ialah bila kita tidak sedar. Bila kita tak sedar memang sangat bahaya. Sebab itulah orang yang dia pertama sekali, kalau kita nak kawal stres, boleh tak kita ada dipanggil intellectual functioning. Maknanya kita punya minda ni boleh bertindak secara intelektual. Intelektual ni dia tak perlukan masuk universiti ke apa. Dia hanya perlukan kita bertindak secara waras, secara intelektual. Bila kita nak katakan ya, bila kita nak katakan tidak. Kan? Malangnya dekat setting tempat kerja, kebanyakan tempat lah kan kita susah nak kata no. Kita susah nak kata no. Jadi itulah yang menyebabkan stres tu jadi lama-lama jadi burn out. Betul tak? Sebab itu kalau sedar benda ni, saya menyeru kepada mereka yang jadi bos kena create keadaan di mana kita punya tempat kerja tu dia ada minimal stress, bukan tak ada stress ataupun moderate stress, manageable stress. Saya sendiri pernah lah di universiti ni lain sikit, kami tak naik pangkat untuk pegang jawatan ni, semua tu giliran So saya pernah lah diberi giliran untuk pegang post kejap kan So perkara yang memang saya hati-hati ialah untuk tidak menjadi punca stres kepada orang lain. Sebab bila orang tu stres, dia benci dengan kita, dia buat kerja pun jadi tak betul. Tapi saya tak deny ada staff bermasalah. Saya tak deny ada staff bermasalah. Tetapi macam ni kita nak menangani benda tu, itulah cerita lain Okey, jadi kita kena delegate lah. Delegate macam mana. Sebab itulah
kalau orang yang dia dipanggil anxiety, dia punya type A, personality dia sangat tinggi, semua benda nak perfect, dia akan jadi macam ni lah. Tak kira siang malam kan, siang malam dia nak apa, siapkan kerja. Okay? Sebab itulah kita kalau ingat ada salah satu surah lazim tu kan malam ni ialah untuk berehat. Betul tak? Malam adalah untuk berehat. Siang untuk kita mencari rezeki kan waja'alnal laila subata kan, ada kan ayat tu kan ada dalam salah satu surah tu kan, surah lazim yang belakang tu kan, juz 30. Kita malam kena jadikan diri kita rehat. Sebab itulah saya sendiri pun kalau saya ni nak buat kerja part time, ada je offer suruh mengajar bagi lecture malam. Saya biasanya saya tolak. Lecture maksud saya ni bukan ceramah, lecture ni ialah universiti swasta, dia suruh mengajar satu kelas dan tak cukup staff. Bila malam tu saya tolak sebab saya mesti tahu apa yang diri saya mampu buat. Saya mesti berlaku adil kepada diri saya untuk berehat. Malam adalah untuk rehat. Supaya kita harus merasa tidak bersalah untuk tidak buat apa-apa bila waktu malam. Tapi sebab pada saya lah kalau saya punya prinsip senang je, bab duit ni banyak mana pun takkan cukup pun tidak akan cukup, memang takkan cukup pun dia macam tu je lah, sebab manusia ni nama pun manusia kan. So jadi pertama sekali ialah diri kita sendirilah jadi sebab itulah pentingnya manusia itu dia ada boundary bila dia nak mengawal burnout tu, dia kena ada boundary kepada diri dia, berlaku adil kepada diri. Berlaku adil kepada diri bila dia kena buat, bila dia tak kena buat. Jadi itulah yang selalu perasan tak selepas PKP, saya perasan sangat work culture di mana dah tak ada boundary dah waktu bila dan bila grup WhatsApp tu dah jadi, minta maaf cakap lah dah jadi grup kerja okey, tapi maknanya selepas waktu kerja diberi juga kerja di dalam grup WhatsApp. Jadi macam mana tu kan? Jadi kalau kita bos-bos kita kena sediakanlah ruang yang kondusif dari sudut psikologi kepada kita punya staff. Jadi kalau kita kelik pun kepada kawan kita, jangan tanya pasal kerja di luar waktu kerja contohnya. Sebab kita tak sedar kita ni contribute kepada burnout orang lain. Kita fikirkan burnout kita tapi kita lupa orang lain pun boleh burnout juga. Kan? Tu dia saya perasanlah selepas PKP ni memang dia sangat-sangat ketara. Kemudian tadi saya dah sebut pasal rehat seperti yang dalam Quran pun dah sebut kena berehat waktu bila-bila kan walaupun sebenarnya ada je cara untuk relaxation teknik kan, untuk hilangkan stres kan saya pernah masuk satu bilik relaxation teknik yang di-create oleh Pusat Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia So kita tak payahlah ada bilik macam tu mahal. Kita buat di rumah kita contohnya. So apa yang menyebabkan kita relax? Contohnya kan, apa yang menyebabkan kita relax? Kita ni masalah burnout ni bila you rasa bersalah you berehat. You rasa saya tak boleh lah, saya berasa bersalah kita berehat. Kalau ibu-ibu minta maaf lah yang bekerja kan, you balik rumah you duduk kat sofa, you tengok atas alamak ceiling saya dah ada sawang. You pulalah rasa stresnya dah, tapi bila lah saya rasa saya ni tak sempat buat dah. You rasa bersalah bila you berehat. Bila you rasa bersalah you berehat, memang salah bila you tak boleh berehat. So relaxation teknik ni tak perlu nak duduk sangat sebenarnya. Boleh je kalau you nak buat di mana-mana. Take a deep breath contohnya kan, kita tarik nafas kan. Contoh tadi saya ada sebut dalam setting kerja, jangan contribute stress dan burnout kepada orang lain. So katalah kita nak marah staff kita, sebelum marah tu duduk dulu sekejap, relaxation teknik. Lepas kita dah reda baru panggil. Baru dah reda baru kita panggil. Sebab semasa kita marah tadi, kita akan prone untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar. Kita dah create stres pada orang lain. Kita tak sedar. Dan dia bukanlah perasaan yang seronok pun menyebabkan orang lain stres. Tak seronok pun. Kita malahan gembira bila orang lain gembira sebenarnya. Okay. Boleh je interrupt kalau nak interrupt. Okay. Nanti ada kat bawah lagi saya nak tunjukkan macam mana spirituality tapi ni yang umum dululah ni kan. Dia jangan sesekali bila kita burn out tu kita makan banyak-banyak.
Ada memang orang yang burn out dan dia jadi obese. Lepas tu dia burn out pula sebab obese. Kan nampak tak? Maknanya kita selesaikan masalah dengan create masalah. Tak boleh macam tu kan? Selesaikan masalah dengan create masalah. Okay. So saya ada sebut tadi pasal, saya nak sebut yang ni, mindfulness and meditation. Saya pernah pergi ke ini saya cerita masa untuk pengetahuan anda semua. In fact orang-orang barat juga sebenarnya mereka juga telah bergerak ke arah macam spirituality di dalam menangani masalah. Spirituality. So saya ada attend lah satu course ni sebab saya nak tengok macam mana diorang ni, apa maksud spirituality ni bagi mereka nak tahu juga kan diorang ni macam mana. Diorang ni Kristian lah of course. So saya pergilah, saya ambil course tu sebab saya nak tengok apa benda diorang buat ni sebenarnya kan. Apa benda diorang buat. Spirituality apa, adakah dia ikut Kristian punya teaching ke, saya tertanya-tanya kan. Macam mana mereka gunakan kekuatan spiritual. So saya ambil tau kursus tu, saya tengok. Malahan saya ambil. So untuk pengetahuan hadirin lah, profesor tu adalah seorang Kristian, seorang devoted Kristian. Tapi dia telah create environment yang sangat selamat. Kelas saya tu pukul 6 hingga 9 ni. So saya nak kena solat semua kan, solat isyak kot. Saya sebut masa tu. Solat isyak dalam pukul 6 lebih. Dia tahu saya Muslim sebab saya pakai tudung kan. So dia kata tak apa, saya dah sediakan bilik tamu, bilik ni untuk awak solat. Dia tahu saya solat. Saya tak minta pun lagi tau dia tahu ni. Dan dia ni ada anjing tau sebenarnya tau. So dia ada anjing. Bila saya datang kelas tu, dia buat kat rumah dia. So isteri dia akan keluar selama 3 jam itu untuk bawa anjing tu keluar. Tak duduk rumah. Tak duduk rumah. Okay. So the class itself adalah terapi. Saya nak beritahu. Jadi kan sebab saya masih ingat lagi saya punya classmate kata macam mana kita nak belajar spirituality ni. Jadi the class itself tu adalah terapi. Sebab kita pun rasa tak ada rasa saya tak rasa tidak rasa tertekan ni. Kemudian bila mereka buat potluck macam tu kan, kita orang Islam ni makanan lah paling kita risau kan, benda halal haram kan, kita benda macam tu kan. So saya melalui satu pengalaman yang indah lah sebenarnya di mana dia orang beli bekal-bekal makanan yang baru. So dia masak veggie saja, beli periuk baru, beli sudik baru, beli semua yang pakai buang just because saya ada seorang dalam kumpulan itu. Sebab dia nak suruh saya makan. Kalau tak saya tak makan pun biasanya kan. Kalau yang umur tu saya tak makan lah biasanya kan. So jadi maknanya kan kemudian maknanya itu adalah environment yang kita create untuk ahli-ahli kita supaya dia tak burn out. So di office pun boleh buat macam tu. Lain lah approach dia kan. Tadi saya cerita pasal kelas kan. Saya duduk risau benda tu kan. Jadi saya mindfulness ni dengan meditation ni biasanya dikaitkan dengan agama Buddha. So dia ada ajar benda ni. Saya pun sudah saya kata. Saya pun tengok je kan. Tengok apa dia nak buat kan. So dia ada range of books kat rumah dia tu. Dia kata you buka buku-buku ni semuanya tentang macam mana nak buat aktiviti spiritual untuk terapi. So saya pun ambil lah mana-mana buku random. Kemudian ada jadi dari situ saya kata ada beberapa buku tu sumbernya adalah daripada Islam. Saya pun terkejut Saya terkejut sebab saya tak pernah nampak, tapi saya tahulah tu Islam punya kan. Saya tahu, kita baca tu kita tahu Tapi dia tak adalah ambil yang macam benda-benda yang berat-berat tu, tidak Dia ambil zikir-zikir yang ringan-ringan di dalam Islam tu untuk buat apa? Buat dalam bentuk daily moderate exercise. So saya pun ada satu tu saya ajar macam contoh. Kita ni sebenarnya ada banyak cara yang sebab orang yang burn out bila dia datang pada kaunselor, kita kata sabar, memang dia akan marah. Saya dah sabar lah ni, you fikir saya tak sabar. Dia akan marah. Jadi kita bukan kita kata sabar tu tak cantik, tapi orang yang tengah burn out dia tak nak dengar perkataan sabar. Tu je sebenarnya. So jadi kan saya buka buku-buku tu and then we will ask untuk buat aktiviti kan. Saya pun buat aktiviti dalam kumpulan So untuk pengetahuan hadirat-hadirat lah, haji-hajah semua,
saya punya profesor tu dia sangat sensitif dengan keberbezaan agama. So dia cakap kita buat dalam kumpulan, pastikan mereka yang ada ahli kita yang tak boleh bersentuh lelaki perempuan ni, jadi jangan sentuh. Dia dah cakap awal-awal. Saya pun sedap, nampak tak? So you punya kebimbangan tu semuanya dah hilang tau. So jadi kawan-kawan saya perempuan je dah pegang tangan saya buat dalam bulatan. So dia ada membaca satu macam mentera. Saya tak naklah baca, saya risau kan. Tapi rupanya apa tak mentera dia? Very simple. Saya kata apa? Tapi sebab dia dengan slang orang putih dia kan. Rupanya dia sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat dah pusing-pusing tu tau. Saya kata benda simple saja. Benda yang sangat simple. Benda yang sangat simple. Lepas tu ada lagi satu bacaan. Saya pun I was very careful sebab takut kan kita sebagai Muslim ni mesti nak jaga kan saya dulu saya belajar Islamic Studies masa undergrad. So saya ada strong background dalam Islamic Studies. So saya walaupun duduk di negara orang, saya masih ingat benda tu. So jadi rupanya kalau siapa yang daripada Johor lah kat Johor kan dulu ada baca Berzanji kan. So saya tak sangka Berzanji itu telah dibukukan. Dia punya baca, dia orang ni baca dan tak faham pun maksudnya bahasa Arab, dia tak faham. So jadi adalah lagu yang Tolong Al-Badru Alaina tu ada. Ada untuk buat masa moderate exercise tu dengan lagu dia. Sangat interesting kan? So jadi sebab apa saya kata the class itself tu dah jadi terapi kerana saya ambil kelas-kelas lain yang sangat stressful. So pergi kelas tu seronok je buat aktiviti macam ni. So sebab itulah kalau macam contoh katalah di tabung haji hari Jumaat ke ataupun mungkin katalah ladies lunch hour contoh kan, ladies lunch hour kan panjang, yang lelaki nak pergi solat Jumaat kan, nanti lelaki fikir waktu bila nak buat. Jadi you boleh buat macam ni dipimpin oleh seseorang yang boleh memimpin, dia tak semestinya kaunselor tapi dia pernah didedahkan pun kena adalah buat benda-benda macam ni to reduce you punya burn out, stress kat tempat kerja. Tak payah lama, nampak? 30 minit. 30 minit. So kita akan berikan keadilan kepada kita punya anggota badan untuk berehat. Tapi saya tengok ni kat office bukan TH lah, mana-mana pun kalau saya observe kan. Panjang waktu office Jumaat tu yang perempuan ni sibuk lah pergi mall macam tu lah. Pergi mall ni stres ni duit you habis kan. Macam tu. So jadi kita ada sumber-sumber kita yang kita tidak gunakan. Lagu-lagu tu kan macam tu kan. Jadi kalau kita cakap dengan kawan kita yang stres, you berzikir lah. Saya trust me, dia marah. You nak I tak pernah berzikir ke? Macam tu lah. Manusia memang macam tu. Dia tak boleh ditegur kebanyakan orang ni kan. You berzikir lah. You ni kan burn out mesti you kurang berzikir dengan Allah. Jangan sebut macam tu. Bila kita sebut tu memang saya pernah dulu berhujah juga. Dia kata sebab apa you ada masalah? Sebab you tak bertaubat. Memanglah kita faham. Kalau kita bercakap pada diri kita it's okay. Tapi bila kita bercakap dengan orang tu akan marah. Orang tu akan marah. Jadi kita kena fikirkan macam mana nak tenangkan dia dulu. Baru dia boleh reduce dia punya burn out tu. Okay, saya bukan nak ambil semua ni. Ada setengah you all boleh ni. Contoh, meditasi ni dia contoh duduk fikir kan. Duduk fikir bukan nak mencari kesalahan diri tapi highlightkan apa dia kelebihan diri yang kita dah sumbangkan. Jadi biasanya bila kita fikir kelebihan diri, kita automatik akan fikir kelemahan diri juga sebenarnya. Contoh kan, katalah seseorang katalah si A ni dia dah solat pagi, solat duha, lepas tu dia solat sunat semua kan. Dia buat semua. Sebelum tu katalah dia tak buat semua solat sunat, tapi dia dah tambah kepada solat sunat. Tapi bila dia buat meditasi, fikir semua, dia akan dapati, solat-solat aku ni rupanya tak ada kualiti sangat. Aku ni sebenarnya cepat je. Contoh kan. Jadi dia akan ni. Tapi ramai yang tak nak buat macam tu sebab dia macam bila kita memikir pasal diri ni, kita akan jadi malu dengan diri sendiri. Percayalah cakap saya. Saya pun macam tu, malu dengan diri sendiri. Kadang-kadang rasa macam tak nak fikir pasal diri. Saya macam tu sekali. Jadi duduk meditasi ni fikir je kan. Meditasi rehatkan fikiran. Tengok kat diri sekejap, bagi rehat betul-betul. Meditate sendiri and then masa tu lah kalau nak baca ringan-ringan tu boleh lah kan, memula senyap dulu tu yang kalau orang Islam dia buat iktikaf kan. Tapi ada setengah orang dia tidak
berpeluang nak pergi masjid tu buat iktikaf. Katalah dia mungkin seorang ibu, dia sibuk dengan anak-anak kecil kan. So jadi bila dia nak meditasi, dia nak bersendiri. Itu orang panggil me time tu kan tu dia Okey. Okay. So kemudian visualize visualize ni memang best kalau kita boleh travel. Betul tak? Tapi itulah nak travel duit ni kan. Semua negara pun semua kita punya duit makin kecil. Kalau kita ni duit tak ada limit sedap lah kan. Tapi visualize ni sebenarnya pun tak perlu mahal. Tak perlu mahal. Contoh dia, contoh kita semua ada akses kepada internet. Cuba buka kita punya laman web tu, cari pemandangan-pemandangan yang cantik. Kita visualize kita kat tempat tu. Ini juga adalah part of the mindfulness, kita fikirkan tentang diri kita. So jadi imagine you buka you punya screen komputer, sekali you nampak gambar harimau yang garang. Kemudian latar belakang tu berwarna oranye. Tapi kalau itulah bilik saya ni, di UM ni saya di bilik saya Kalau siapa yang perasan tu dia warna hijau Actually UM cat ni warna kuning je. So saya upah student. Saya upah student tolong catkan bila you free kan. Masa cuti kan. Saya bagi dia upah, dia tolong catkan sebab saya nak sediakan ruangan yang saya masuk tu saya rasa tenteram sebab bila masuk terlalu tak bermain macam tu lah So yoga ni kan ni ada controversial kan tapi sebenarnya kalau dalam terapi tu kita tak buat dalam yoga terapi macam orang-orang Hindu buat yoga tu pun. Dia lebih kepada senaman menggerakkan je tu. Saya pernah buat ni masa dekat luar negara juga yoga terapi. Tapi yang ajar tu orang Hindu pun. Sebab dia cuma rehat gerakkan kaki dan seumpamanya lah Okay. Kan best kan dapat tidur kan. Ni saya nak sebut ni. Saya ada sebut tadi kontinum kita ni macam daripada 12 inci pembaris, kiri dan kanan kan. So kita nak berada kat tengah-tengah. Tapi social support dengan network ni macam mana kita nak bina? Sebab bila kita punya social support ni kuat sebenarnya tanpa kita sedar, bila kita susah, mereka ni adalah rezeki yang paling berharga buat kita. Bila kita sedar ramainya orang yang menjaga kita. Tapi nak bina ni diperlukan masa. Kalau kita hari-hari asyik cari musuh dengan orang, lepas tu kita burn out sebab tak ada orang nak kawan dengan kita, memanglah masalah tu berpunca daripada kita. Sebab itu kena balik kepada atas ni. Buat meditasi dulu, fikir pasal diri kan. Kalau tidak, memang kita tak boleh bina social network. So orang yang being ignored left out by the group ni, biasanya memang orang yang dia sendiri menjadi punca kepada stres. Kita boleh nampak sebenarnya orang macam ni. Kita boleh nampak di setting tempat kerja. Saya dah ada buat Sebenarnya hati kita tak akan tenang hanya dengar muzik. Tak akan tenang dengan hanya tengok bola. Tidak akan tenang dengan media sosial. Saya always bagi tahu kalau kita rasa burn out, satu perkara yang paling kita kena elak ialah meluahkan di media sosial. Sebab media sosial ni once orang dah ambil, orang boleh screenshot, kita delete pun orang boleh simpan. Kena kawal benda tu. Saya memang ingatkan, especially anak muda lah. Harapnya kita yang dah berusia tak macam tu lah. Media sosial adalah tempat untuk kita, bukan untuk meraih ketenangan. Bukan sama sekali. Kita pergi yang ni. Read sikit lah. Teknik visualisasi tadi, yang tadi kan visualize kan. Visualization ni. Fokus kepada hati kita kan. Sebab apa? Emosi kita ni, kita sedih, gembira, berpunca pada hati. Kenapa aku sedih? Kenapa aku rasa teruk, tak bermaya? Jadi kita visualize apa yang kita dah buat. Visualize kita ni kan. Sebab itulah kan, kita kan selalu berdoa dalam orang-orang Islam, kita berdoa apa dia kan. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana kan. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita kan. Jadi benda macam itulah sebab hati kita ni lah yang akan mengawal emosi tu sebenarnya kan. Jadi bila kita lupakan benda tu, emosi kita ni yang mengawal hati kita, itu yang kita jadi terjerumus kepada burnout. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji, hajah-hajah semua, baru-baru ini saya telah jumpa satu artikel orang barat tulis, orang Kristian tulis. Tapi ni researcher lah, dia researcher dalam bidang psikologi. Dia dapati, dia telah buat satu research orang-orang yang macam mana dia melalui healing proses.
bila mereka bersyukur. Gratitude. Bila mereka, tapi sebelum tu dia kena buat dulu kat sini baru dia boleh bersyukur. Syukur tengok macam contohnya kan. Adakah kita cukup bersyukur tentang apa yang kita ada? Saya kira lah kalau saya pergi ke ward hospital, saya akan rasa bersyukur sangat dengan kesihatan saya. Kalau tak, saya pun macam, lupa lah kita ni sihat. Asyik duk fikir apa kita tak dapat aja. Tu yang stres. Tapi bila masuk hospital, Masya Allah kan, kita masuk ward hospital kan, hari-hari tengok kat hospital kan, memang kita akan melihat lah betapa kan susahnya kerja seorang nurse, seorang doktor ataupun mana-mana healthcare workers. Jadi gratitude ni, in fact, pengkaji barat pun mengakui bahawa kalau kita bersyukur, kita akan lebih tenang, kita akan lebih menjaga diri kita daripada terjerumus kepada kebakaran emosi. Okay. So jadi, tapi nak bersyukur ni bukan kata okay saya bersyukur, tidak juga. Kita kena duduk dan berfikirlah apa dia yang saya ada kan. Kenapa saya bandingkan diri saya dengan orang ni? Kenapa macam contoh kan, katalah hubungan suami isteri. Kita bandingkan suami kita dengan suami orang. Bandingkan isteri kita dengan isteri orang. Memanglah dia tak akan sama. Tidak akan sama. Kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak orang tu kan semuanya berjaya lah. Masuk SBP semua. Kenapa anak aku ni satu tak sampai SBP pun tak sendiri. Nampak? Kan? Kita sentiasa, sebab itu kita instead of kita melihat diri kita, kita melihat apa yang orang lain dapat. Jadi bila kita punya kawalan hati tu kepada orang lain, kita memang jadi miskin lah. Kita jadi miskin. Okey, taubat ni, tadi saya ada sebut, kalau orang tu tengah burn out, kita suruh dia bertaubat, dia akan marah. Memang, betul. Jadi pengalaman saya memang dia tak nak. Jangan sesekali kita cakap, bukan dia taubat tu tak bagus. Tetapi kalau kita sendiri dah rasa bersalah, kita bertaubat, sangat bagus. Tapi kita nak cakap dengan orang. Jadi instead of kita guna perkataan, maknanya dia ada macam stigma lah bila kita nak tolong kawan kita supaya dia bertaubat. Tapi sebab dia punya perkataan itu, taubat ni membawa maksud you mesti banyak dosa, you kena bertaubat. Itu pemikiran orang. Sedangkan dia bukan maksudnya macam tu. So dalam perspektif Islam, in fact ini didokumentkan dalam kaunseling lingkup perspektif Islam, ialah dia adalah proses menilai diri. Menilai diri. Jadi you menilai kelemahan-kelemahan you, apa dia yang you dah buat, kesilapan-kesilapan you. Macam contohnya kan, seorang ibu ataupun seorang bapa yang sangat burn out dengan perangai anak dia. Anak dia katalah melakukan tingkah laku yang tak boleh diterima di seluruh agama. Jadi dia macam contoh kan, saya pernah dulu terlibat dengan satu kajian dengan satu majlis agama Islam negeri. So saya pergi ke tempat pusat, apa dia panggil, pusat rehabilitasi. Di mana dekat situ remaja, wanita lah, kebanyakan remaja, ada juga yang dah dewasa, ada yang dah 20-an yang melakukan perbuatan yang menyalahi syariah, dihantar ke situ untuk pemulihan. So saya berkesempatan lah, sebab part of the research grant tu ialah saya diberikan peluang lah oleh penguasa kat situ untuk bertemu dengan ibu bapa pelatih-pelatih tu. Selected lah, bukan semua. So ibu bapa ni kan, ibu bapa ni kebanyakan ibu bapa yang saya jumpa ni dia menyalahkan anak lah, anak macam ni. Tapi bila saya berbual balik panjang-panjang sikit dengan ibu bapa ni, saya dapati ibu bapa ni sendiri sedar. Dia sendiri menyebut, saya tak ada masa dengan anak, saya tak ada tu, saya macam ni, saya bagi dia handphone tanpa batas, semua dia bagi. Dia menyediakan ruang itu untuk anak tu melakukan, terlibat dengan dosa. Sebenarnya saya cakap zina, seks bebas, benda macam tu. Minum arak, perempuan tau, perempuan, lesbian lah, apa benda kan. Ada di antaranya yang dihantar oleh court, syariah court, ada yang mak bapak hantar. So jadi dalam kita buat, saya pun minta lah dengan kerjasama kaunselor di situ dan ustaz dan penguasa tu untuk benarkan saya buat family intervention, saya kata. Sebab budak-budak ni burn out sebab tak ada hubungan yang baik dengan mak ayah. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Benda tu seronok, benda dosa ni biasalah kan, syaitan pun bagi macam seronok kan. Bila dah pregnant baru nak sedar kan. So jadi kita ajak sekali mak ayah ni. Sebab budak-budak ni kat tempat ni dah diajar dah untuk jadi baik, semayang 5 waktu semua. So mak ayah ni apa cerita? Macam tu kan.
Mak ayah apa cerita mak ayah? Nanti budak ni keluar, bisik bawah umur, mak ayah nak boleh handle tak? Sebabnya tempat tu dah train okey dah. So jadi kita bantu ibu bapa untuk apa dia? Menilai diri kita, kita minta ibu bapa, okey apa dia peranan-peranan ibu bapa dah mainkan selama ni. Sampai kepada poin di mana ibu bapa tu dia mengakui memang dia tak memainkan peranan. Bila dia dah mengakui tu barulah kita bantulah ibu bapa ni kan. Maknanya bukan anak yang dalam pusat rehabilitasi tu saja yang kena berubah, ibu bapa pun kena berubah. Tapi saya tak sebutlah perkataan taubat tu. Sebab saya tahu kalau sebut ni mak bapak marah. Mak bapak marah. Dalam keadaan macam tu, mak bapak tu burn out, stres, tak boleh kawal dengan anak dia, tak boleh dikawal ni kan, dah bertukar-tukar lelaki, dah pregnant kan. So pusat tu dapat je pelatih, pertama sekali dia akan buat pregnancy test. Kedua, dia akan check untuk penyakit-penyakit kelamin. Okay. Tu dia. So jadi, kalau mereka dah sampai kat situ, dah faham, saya memang kena berubah, ini taubat lah tu kan. Baru kita bantu dia untuk struktur balik cara berfikir. Kadang-kadang kita tak ada masa untuk membantu mereka ni sentiasa kan. Kalau kita ni apa dekat tempat yang tertutup, contoh penjara tu boleh lah juga kan. Tapi macam contoh tabung haji is not closed institution tau. Ia adalah institusi yang terbuka. Kalau macam tempat yang saya sebut tadi, pusat rehabilitasi tu boleh. Sebab kita sentiasa bersama pesalah kan. So jadi nak guna persekutuan semula ni, nak guna apa? Macam ni lah kita bagi buku cerita yang ringan-ringan yang boleh dia tengok untuk apa dia? Untuk dia mengambil pengajaran daripada cerita tu. Itu cerita tu. Ada je buku cerita yang Islamik yang bagus-bagus lah, tapi kena yang ringan lah, jangan berat-berat. Jangan berat-berat. Jangan berat-berat. Macam contoh kan, saya sendiri pun bila baca kalau buku setengah-setengah buku tarbiyah sentap tu, saya suka bagi juga ke anak-anak saya beli kan. Contoh macam apa, kena cari, kita kena baca dulu benda-benda macam tu lah. Ada lagi cara tak payah pakai buku. Apa dia? Tapi susah sikit nak dapat modal dia, bukan dapat modal, nak dapat sumber. Saya bagi contoh, kita dapat movie yang bagus. Movie ni yang susah sikit kan. Movie ni kadang-kadang dengan pakaian tak senonoh kan. So cara yang senang kalau saya cari animasi. Tapi jangan animasi yang kadang-kadang animasi pun pelik-pelik juga kan, gambar-gambar kartun tu kan. Boleh juga supaya nak struktur balik pemikiran tu. Macam kita sini tahu kan, ibu bapa kalau dalam stres yang berkaitan hubungan ibu bapa dengan anak kan, ibu bapa ni mencorakkan anak-anak kan. Macam contohnya, adakah dia terlalu mengawal ataupun dia terlalu membiarkan, terlalu membiarkan misalnya kan. So saya pernah saya pernah lah buat satu tugasan tentang apakah dia movie yang sesuai nak bagi sedarkan mak ayah ni kan. Nak cakap ni dia mak bapak ni ada status quo sikit, susah. Dia tak sedar dia jadi punca anak dia burn out ni. Banyak tau kes di college level, anak-anak burn out sampai tak nak pergi kelas sebab tak tahan dengan mak bapak. So kita bagi movie apa dia? Finding Nemo. Kan senang kan? Tak payahlah susah-susah nak cari movie-movie Hollywood tu kan. Ini pun Hollywood juga tapi dia ikan je kan. Jadi macam ni ibu bapa yang terlalu mengawal pun tak boleh. Jadi macam ni nak bina hubungan yang kat tengah-tengah tadi saya sebut. Saya dah sebut tadi kan, tengah-tengah. Okey. Tadi saya dah sebut. Okey, ibadah ni bukan kalau kita suruh orang tu solat memang dia marah. Percayalah cakap saya. Tapi kita cuma ajak dia bolehlah, jom kita buat kerja advocacy. Advocacy group pun ibadah. Advocacy group contoh kita buat kerja-kerja kebajikan. Buat kerja-kerja kebajikan. Macam contoh kan ada orang dia tak suka pergi ceramah agama, dia tak nak. Saya ada seorang kawan ni dia cerita dia kenal lah orang-orang yang tak suka pergi ceramah. Tak apa, tapi nak ajak dia orang ni untuk ke arah kebaikan macam mana? Ajak pergi program yang seronok lah, macam contohnya okeylah program maulid ni boleh kan, sebab dia macam baca ringan-ringan kan. Dari situ dia akan ada network. Baru dia sikit-sikit. Jadi maknanya dia telah buat benda yang bermanfaat. Sebab kalau orang yang burn out ni usually dia tak ada cara nak salurkan dia punya tenaga. Dia nak keluar tak tahu ke mana. Jadi dia ni tidak ada kontak yang sihat. Dia punya hidup mungkin kerja, nak dapat 100%, nak dapat SPC, nak dapat APC setiap tahun. Tu dunia dia lah. Dunia dia macam tu. Okey. Jadi sebab itulah
dia kena aktifkan tingkah laku positif, tingkah laku positif dan gantikan tingkah laku yang tak membina. Tadi saya dah sebut pasal bersyukur tu, dan juga saya dah sebut pasal advocacy group. Ini memang perkara yang kita tidak sedar kerana benda tu simple. Contoh, macam baru-baru ini saya telah membantu seorang rakan saya lah yang ada agensi kaunseling. Kami pergi ke sebuah bengkel kepunyaan JKM ni. Dia nama dia bengkel, sebenarnya pusat latihan JKM untuk orang-orang OKU. Untuk orang-orang OKU. So kat tempat tu tak ada kaunselor, jadi kami ni jadi sukarelawan lah. Tak dibayar pun Jadi sukarelawan, kami habiskan masa 1 hari lah kat situ, saya dengan rakan-rakan akademik saya lah yang terpilih. Saya pergi weekend. Pergi situ, kat situ semuanya orang yang OKU, kadang-kadang OKU minda, OKU kaki tangan, semua ada yang tak ada penglihatan, ada yang dibuang oleh ibu bapa. Patutnya pusat latihan itu dia cuma bagi latihan dan mak bapak kena ambil balik supaya mereka ni boleh bekerja lah, kerja-kerja fizikal. Tapi ada yang sudah duduk di situ daripada umur remaja sehingga umur 60 So JKM akan hantar ke rumah orang tua sebab dia tak sesuai duduk kat pusat latihan tu. Dia ada asrama. So bila saya pergi kat situ, okey, kita buat kerja kebajikan, aktiviti menyeronokkan berkaitan dengan agama. Tidak ada, saya tak dapat populariti pun sebab memang tak ada bayaran, tak ada bayaran. Tapi apa yang seronok bukannya apa saya dapat yang atas. Iaitu saya ada peluang buat itu, saya ada peluang buat ini. Saya ada banyak aspek di dalam kehidupan ni yang saya rupanya tak capai. Saya asyik bersama dengan orang-orang yang macam saya je dalam setiap masa. Jadi saya lupa tentang golongan yang macam tu. Golongan yang mereka dibiarkan oleh keluarga yang mereka ni Down syndrome, ada yang macam-macam bentuk delay, macam-macam. Dia sangat menginsafkan lah bila saya pergi tempat begitu, sangat-sangat menginsafkan. Teringat anak-anak saya kat rumah, maknanya Allah dah bagi saya macam-macam nikmat. Okey. Kan sebab itulah of course lah ala bizikrillah tatmainnul qulub, mengingati Allah tu akan menenangkan hati. Saya teringat pada seorang rakan saya ni, dia ni orang kaya lah, setiap tahun dia pergi umrah. Mereka ni keluarga yang sangat kaya, dia bukannya mereka akan pergi satu keluarga tu bukan macam saya ni melati sumari dia suami dan anak-anak, bukan. Dia lebih satu keluarga ni, maksudnya katalah keturunan sumari ni semua pergi umrah, macam tu. Mereka ni memang kaya. So mereka pergi umrah, so dia cakap dengan saya, dia akan duduk dekat hotel yang memang bilik dia menghadap Kaabah. So dia kata dengan tengok Kaabah tu dia tenang. Macam-macam lah kan orang kan, dengan tengok Kaabah tu dia rasa tenang, setenang-tenangnya dia kata. Walaupun dia belum turun lagi pergi Masjidil Haram. Tapi tu orang yang ada kemampuan kan, orang yang ada kemampuan. Bukan semua orang mampu untuk pergi dan duduk dekat hotel yang mahal tu kan. Jadi macam tu lah kan. So jadi setiap orang ni Allah bagi ikut kemampuan. So itulah berzikir, diingatkan benda-benda seperti tu. Okey, apa lagi saya nak cakap sebenarnya memang betul, Muslim tak seharusnya burn out. Tapi ramai je orang Islam yang burn out. Ramai orang yang burn out. Tapi saya dah sebut tadi, yang penting kita sedar, kita stres. Saya juga seperti anda semua, saya pernah lalui stres semua. Perkara biasa, hari-hari saya lalui stres. Ada kadang-kadang high stress tu saya pun lalui. Tapi as my age, saya dah semakin berusia ni, saya punya stres dah makin kurang. Sebab saya dah boleh manage stres tu better lah. Di office ke, saya dah boleh differentiate benda-benda tu semua. Masa saya muda tu saya rasa macam susah sikit nak kawal, nak mengawal hubungan dengan manusia lah biasanya kan. Tetapi sebab itulah kita kena sedar yang kita dalam keadaan stres dan burn out. Sebab bila kita sedar, kita boleh keluar, kita boleh cari jalan. Bila kita tak sedar, kita akan lead to depression. Kita boleh bercakap-cakap seorang, kita boleh mencederakan diri dengan tak sengaja. Kita akan contoh makan tak banyak sampai tak sedar kita kenyang ke tidak, ataupun kita tak makan langsung sampai kan kita jadi underweight contoh dia. Betul lah memang Muslim tidak semua stres, tapi Muslim yang stres ni normal juga. Sebab itulah tadi saya kaitkan balik dengan network tu. Kita kena ada rakan yang boleh ingatkan apa you kena buat. Jadi kalau kita tidak ada rakan, kalau kita sendiri menjadi punca stres pada orang lain,
orang pun tak nak kawan dengan kita, kita akan berganda-ganda lah stres kita yang terus jadi burn out, terus jadi kemurungan. Okey? Boleh Okay. Okey, saya sebenarnya memang sediakan slide saya ni untuk, ni contoh ni contoh orang-orang yang susah cuba baca Travelodge, orang yang pergi melancong ke Bangladesh. Saya ada baca tau. Kita ni asyik baca orang pergi UK, memanglah cantik kan, tengok istana orang kaya kan. Jadi baru kita nampak benda-benda ni semua kan. Benda-benda ni inilah. Okey. Saya stop sharing. Okay, saya memang sediakan untuk 1 jam je sebab betulah saya cakap dengan Hanif, saya kalut sebenarnya tak ada. So jadi itu dia. Jadi saya nak simpulkan sedikit tentang kalau ada rakan kenalan kita ataupun ahli-ahli keluarga kita, kawan di office ke, di luar sana, dia stres ke, kita kena hati-hati dengan perkataan kita. Bila kita cakap, you bertaubat lah, dia akan rasa rendah diri. Dia akan rasa, aku ni teruk sangat dah ke sampai nak suruh bertaubat. You bangun tak pagi tadi solat tahajud? Instead of macam tu, kita ajak dia pergi aktiviti. Pada saya lah, pergi ajak aktiviti, kita dengar dia, kita menjadi pendengar yang baik. Sebab saya teringat ada salah seorang peserta bengkel saya pernah sebut, dia kata, kita ni dilahirkan untuk berkomunikasi saja tapi tidak diajak untuk mendengar. Bila sebab mendengar ni nak dengar masalah orang, dengar, cuba digest, kita tak diajar sangat benda tu. Kita lebih diajar untuk menghukum. Kalau you kan, you stress banyak, you mesti kurang zikir. You mesti kurang, cuba bangun pagi, mesti you rasa tenang. Orang sensitif tau kalau kita cakap macam tu. Memang sangat bagus, saya tak kata tu tak bagus. Tapi maknanya, orang-orang yang tengah stres tu, kita kena pancing dululah. Sebab saya sendiri pun berpengalaman dengan budak-budak yang ada masalah dekat pusat rehabilitasi tu, memang nampak mereka nak orang dengar dulu, dari situ baru kita slowly tarik dia, bawa. Kita pun tak cakap taubat pun perkataan yang kita nak buat dalam grup terapi tu. Sebab bila kita cakap tu, dia kata, puan, kita ni teruk sangat ke? Berdosa sangat ke? Dia cakap macam tu. Tak apalah, saya kan nak mengatakan dia berdosa ke apa, saya cuma manusia biasa. Okey, cukuplah. Saya serahkan balik kepada pengerusi. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak Prof Nadia Doktor. Sebenarnya galik sebenarnya mendengar lecture daripada doktor hari ni. Dah lama tak masuk kelas doktor. So tadi bila sambil-sambil kita mendengar, kita menunggu soalan-soalan ni doktor, bila doktor ada sebut tadi berkaitan dengan pertengahan doktor dalam Islam itu sendiri ada menyebut berkaitan dengan wasatiyah. Dan bila melihat balik tu doktor, pendekatan wasatiyah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga negara Malaysia juga kita ada mengetengahkan perkara itu. Kerana mungkin yang ada saya ada lihat dalam satu kajian yang dalam akademia ni, dia ada menyebut berkaitan dengan konsep wasatiyah dalam Islam tu sendiri adalah bermaksud seimbang, iaitu pertengahan. Manakala dari segi istilah dia, maksud dia doktor bermaksud berada di tempat yang sesuai di antara dua situasi yang bertentangan, selalu mengambil jalan tengah dalam berhadapan dengan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan. So dia tak ekstrim ke arah apa tu yang bercanggah ataupun ekstrim selalu yang tidak baiklah. So saya kira kalau benda-benda yang kita lakukan dalam kehidupan ni, kita meletakkan satu di pertengahan doktor Ya, betul. Dia kalau macam tu, tadi saya dah sebut moderate stress ni memang kita perlukan. Moderate stress, contoh katalah kan sebagai seorang pekerja, saya percaya macam contoh kat tabung haji, you all mesti ada KPI apa kan, KPI katalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. So kalau you fulfill semua, you dapat 100 katalah. Setiap satu poin tu 10 markah, betul tak? Ada orang contohnya dia burn out, tengok tu saya kena capai ni, saya tak boleh capai, so saya tak buat langsung. Dia tak buat langsung. Ada orang dia stres sangat, dia nak capai semua jadi 100. Okay. Tapi kalau orang yang moderate stress, personality dia ialah type B. Type B ni dia akan pastikan dia bekerja, dia akan cuba capai. Kalau 10 dia dapat tu alhamdulillah.
Tapi kalau dia dapat 8 pun alhamdulillah. So kata dia dapat 8 semua, dia dapat 80. Sebenarnya masih okey lagi, gaji boleh gerak lagi kan, betul tak? Macam contoh kalau saya kat Misi Melayu nak naik pangkat kena 80. So kalau dapat 80 pun alhamdulillah lah kalau saya lah. Tapi saya tahu ada orang yang sangat dia tak boleh, moderate dia tak boleh. Bagi dia 90 tu teruk. Dia akan dispute markah tu, dia tak boleh. Saya kenapa saya tak dapat segini seperti dia. So jadi orang macam ni dia type A personality, dia sangat kompetitif dan kita kena bantu orang macam ni supaya dia menerima keadaan tu supaya dia dapat mengurangkan stres. Sebab kiranya kalau kita cakap dengan medical doctor pun, orang yang stres ni memang dia macam-macam boleh dapat. Dia boleh sakit jantung. Masa umur 20 memang dah tak sakit jantung. Mati umur dah 40, 50, mula dapat darah tinggi dan sebagainya. Rugi. Sebab itulah saya sendiri pun, dah umur saya ni dah 50. Kalau saya tiba-tiba adalah benda yang saya sangat stres, saya terus stop kerja sekejap. Saya tarik nafas, saya kata kenapa saya mesti stres? Kenapa saya mesti, apa yang saya kejar ni sebenarnya? Okey, saya tarik nafas, saya susun balik kerja saya, apa yang saya nak buat. Okey, saya sentiasa susun, hari ni katalah ada, pagi ni saya dah tahu kan, saya kena masuk kelas sekejap, bagi tahu pelajar apa. Saya dah beritahu Hana tadi, saya tahu pukul 10 saya ada bengkel, pukul 2 saya kena briefing student. Saya dah susun elok-elok. Jadi saya tahu tidak akan ada benda lebih daripada ni yang saya boleh buat untuk hari ini, saya tak boleh buat. So jadi dia akan mengurangkan stres saya. So hari di mana saya tidak ada kelas contohnya, saya akan tulis juga kat atas kertas. Kertas biasa je, taruh depan meja. Apa yang saya boleh buat. Jadi saya tahu hari ni saya buat ini saja. Jadi memang ada cukup pun habis pukul 5 memang itu je, tak boleh nak buat lain. So jadi saya dapat mengawal stres saya. Sebab itulah kalau kita, dia dalam psikologi ni manusia dia ada personality A, B atau C. Orang yang A ni dia yang paling banyak boleh jadi burn out. Orang yang C ni dia buat tak kisah semua hal. Orang ni pun masalah juga kalau jadi pekerja. So you patut duduk kat B. Tu yang Hanif sebut tadi, wasatiyah. Duduk kat B, you kena stres juga supaya you bergerak. Tak stres langsung, you duduk lepas tak kisah. Lepas tu nanti bising pula dapat KPI bawah 60, gaji tak naik. Macam tu lah kan. Terima kasih doktor. Yelah bila kita relatekan dengan apa yang disampaikan oleh doktor tadi dalam kehidupan kita, so banyak perkara-perkara yang question balik, kita tanyakan diri kita balik macam mana benda tu kita implement dalam kehidupan kita ataupun tidak. Saya juga semalam doktor, bila kita bercakap dengan klien kan, take a break. Kalau saya ambil analogi, saya kata kalau kita bawa kereta, angkat handbrake tu, apa ni, ke tepi. Kalau kita bawa kereta ke tepi, ke bahagian tepi, dan kita tarik handbrake, kita tarik nafas, fikir balik, rasionalkan balik. Sebab itu penting doktor sebab kalau kita tak boleh berfungsi secara optimal, so kerja kita pun tidak berada dalam situasi ataupun tahap yang baik. So insyaAllah dengan kesedaran kan, dengan program-program seperti ini, kita dapat celik akal, kita ada kesedaran, dan insyaAllah kita buat lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih pada doktor dan juga rakan-rakan ada memberi feedback di ruangan chat doktor. Alhamdulillah sampai ada tanya adakah live ni ada di Facebook ataupun tidak. InsyaAllah hasil rakaman program hari ini kita akan upload ke YouTube insyaAllah, dan mana-mana anggota boleh lihat balik, tonton balik rakaman yang insyaAllah kita akan manfaatkan bersamalah. Ramai daripada Puan Hajar Farah Halia, Puan Aina Maisarah dan rakan-rakan yang lain memberi respon, nota-nota hasil daripada pemahaman mereka daripada penyampaian doktor sebentar tadi. So terima kasih banyak doktor. Kami di Tabung Haji ni sangat-sangat berterima kasih kepada yang bagi doktor dengan penyampaian berkaitan dengan terapi burnout melalui kaedah Islami. Seperti mana yang doktor sampaikan tadi, orang bukan Islam tu sendiri banyak mengambil, mencedok ataupun mengamalkan apa yang diajar, yang ditinggalkan pada kita, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So banyak perkara-perkara tersebut kita perlu memanfaatkannya. So kalau zikir, kita memanfaatkan zikir tersebut untuk mententeramkan diri kita, memberi manfaat kepada diri kita. Sebab nak sebut pasal amal ni doktor, dia banyak peringkat doktor kan. So buat beramal seperti mana apa yang mampu pada diri kita.
So kalau nak bismillah ke Al-Fatihah ke, tak ada masalah, asalkan beramal dan memberi manfaat pada diri kita. Dan seperti yang doktor sebutkan tadi, eustress dan distress tu perlu kita teliti baik-baik, sebab ayat yang saya kira tadi daripada doktor, stres ni sekejap saya tengok balik. Sini memanfaatkan terapi mana tadi lupa dah. Kita memanfaatkan stres itulah, sebab stres ni stres tidaklah bahaya. Okey, stres tidak bahaya, tetapi reaksi terhadap stres dan puncanya yang menentukan bahaya ataupun tidak. So minda itu sangat-sangat penting untuk kita bertindak ataupun mengurus cara fikir kita, supaya reaksi yang timbul daripada pemikiran ataupun emosi yang ada itu adalah yang baik, yang mahmudah, yang memberi kebaikan kepada diri kita, bukan memudaratkan diri. So terima kasih banyak doktor, banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh doktor. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi, dan rakan-rakan di penonton di live sekarang ni, saya ingin sharekan juga ada promo sikit doktor daripada program-program yang kita akan teruskan pada minggu depan. Pada minggu ini. Actually kita pada minggu depan dah kita nak labuhkan tirai sambutan sambutan bulan Semarak Cinta Rasul dan kaunseling tabung haji pada minggu depan. InsyaAllah kita masih ada berbaki lagi beberapa program. InsyaAllah pada 20 hari bulan kita akan ada kupasan kitab Syama'il Muhammadiyah yang keempat, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Adlin Syari, iaitu Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Dan juga pada keesokan harinya 21 hari bulan kita ada Tausiyah Mahabbatur Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Azam bin Man. Dan seterusnya pada minggu depan insya-Allah kita akan adakan seminar kaunseling Tazkiyah An-Nafs. Jika diikutkan kita ada spesifik group, kita akan buka penyertaan. Namun begitu insya-Allah pada hari ini kita akan advertisekan kepada tuan-tuan yang puan-puan yang berminat untuk menyertainya. InsyaAllah program tersebut juga akan dikira sebagai training tahunan, InsyaAllah. Dan seterusnya seperti yang saya sebutkan tadi, InsyaAllah hasil-hasil rakaman pada program-program yang kita telah laksanakan kita akan uploadkan di Al-Falah Ilm Hub YouTube channel. Dan tuan-tuan boleh manfaatkan YouTube channel ini untuk tengok balik rakaman dan sebagainya. InsyaAllah memberi manfaat kepada kita semua. Okey, so saya kira sampai ke situ sahaja. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan semua yang telah memberi sokongan, komitmen dan sebagainya kepada program kita, insyaAllah. So di akhir kata doktor, kita tangguh dulu dengan program pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama, jumpa lagi. InsyaAllah doktor. Sekejap lagi.